Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita kembali lagi dengan isu bil TMB, di mana baru-baru ini saya ada membuat naik satu video. Namun video tersebut tidak penuh, ya. Sebab ada masalah gangguan sewaktu video itu dibuat. Jadi saya buat video sambungan ini. Jadi diminta semua dengar, lihat dan video ini sehingga selesai supaya tidak berlaku salah faham. Ya. Tujuan saya buat video ini bukan untuk mengatakan bahawa TMB penipu. TMB menipu bil pengguna dan sebagainya. Bukan. Tujuan saya buat video ini adalah sebagai mengutarakan sebagai video ilmiah untuk masing-masing kita bersuara, suara-suara per TV dalam membincangkan, dalam bersuara mengenai isu-isu semasa yang patut kita suarakan. Dan tujuan video ini dibuat adalah bukan untuk mengkritik, mengutuk TMB dan sebagainya ataupun pihak mana-mana sekalipun. Oleh itu, sila dengar video ini, sila lihat video ini sehingga habis supaya tidak berlaku salah faham. Kini masih panas, netizen sedang memperkatakan tentang bil TMB yang mahal. Bil TMB yang terlalu ketara mahal dan seolah-olah TMB menipu pengguna dalam tarikh bil tersebut. Okey. Kita sedia maklum bahawa TMB mula menstopkan operasi membaca meter pengguna semasa PKP yang lalu akibat TMB stopkan kaki tangannya datang ke rumah untuk membaca meter akibat PKP dan juga akibat COVID-19 yang baru-baru ini. Dan sebelum itu, TMB telah mengeluarkan kenyataan bahawa jika kaki tangan TMB tidak datang membaca meter, berkemungkinan bil akan menjadi mahal dan sebagainya. Itu adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh TMB sendiri. Okey. Sebagai pengguna, kita agak terkilan dengan masalah isu TMB ini kerana kita seolah-olah ditipu. Kita seolah-olah dipergunakan, ditipu dengan bil yang tak masuk akal. Ya, kita dapat lihat sendiri pelbagai macam-macam kejadian yang berlaku di dalam Facebook TMB Careline dan pelbagai-bagai masalah yang diutarakan oleh pengguna TMB sendiri. Namun, masalah dan isu ini seolah-olah tidak bergerak. Seolah-olah langsung tidak dipeduli oleh sesiapa pun. Oleh pihak-pihak berwajib. Berikutan, ada juga pihak yang telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Tenaga, namun seolah perkara ini tidak menjadi masalah yang begitu besar. TMB telah memaklumkan bahawa setiap bil akan diberikan potongan diskaun mengikut penggunaan yang telah digunakan, diberikan diskaun, yang mana satu kerjasama di antara TMB dan kerajaan telah dibuat. Yang telah saya uploadkan video itu mengenai kerjasama TMB dan kerajaan pada video yang sebelumnya. Okey. Mengapa netizen menjadi begitu marah dengan isu masalah ini? Kerana
netizen terpaksa membayar pada kadar yang mahal. Dan apa pula alasan TMB? Alasan TMB kerana PKP tidak setiap anggota rumah tidak dapat keluar bekerja. Jadi penggunaan elektrik di rumah meningkat. Elektrik digunakan dengan banyak jika dibandingkan pada hari-hari biasanya. Jadi itulah antara faktor-faktor yang menyebab bil TMB menjadi mahal dan sebagainya. Namun, terdapat juga beberapa netizen yang berkata, di rumah mereka tidak ada orang, tidak ada penghuni. Namun, mereka menerima bil yang mahal 2 kali ganda daripada daripada sepatutnya setiap bulan yang mereka terima. Seperti contoh, di rumah Hasan mempunyai 3 orang. Dan selama 20 tahun, 30 tahun setiap awal bulan Hasan akan menerima bil RM60. Itu penggunaan adalah yang paling tinggi, RM60. Dan setiap bulan selama 60 tahun Hasan membayar kepada TMB RM60. Jika ada tangguhan delay untuk 2 bulan, bermakna 120. Tetapi apabila bil tiba, menunjukkan bil keseluruhan adalah RM260. Di mana datangnya lebihan itu? Kalau dikatakan TMB menganggarkan dengan jumlah anggaran, seandainya purata pengguna menggunakan elektrik sebulan adalah 100, sepatutnya anggaran juga adalah 100. Jika 2 bulan, bermakna 200. Tetapi bil yang datang adalah 300. Di mana ada lebihan 100 yang agak tinggi. Dan netizen pula berkata, ada yang telah membayar setiap bulan di waktu PKP. Namun, bayaran mereka setiap bulan itu tidak ditolak. Bil datang pada jumlah yang tinggi 2 atau 3 kali ganda. Jadi, inilah yang sebenarnya yang telah membakar kemarahan netizen kepada TMB. TMB adalah sebuah syarikat yang mana menjalankan essential service, di mana TMB setiap bulan harus datang membaca meter dan mengeluarkan bil. Jadi apa masalah TMB tidak dapat datang sewaktu COVID? Adakah TMB perlu bersalam dengan tuan rumah, perlu berpeluk dengan tuan rumah sebelum membaca meter? Jadi apakah alasan besar TMB untuk tidak datang baca meter pada waktu PKP? Ya, kita faham PKP tidak dibenarkan satu pun kerja yang beroperasi. Tetapi bagi pembaca meter TMB, ia bukanlah seteruk kerja-kerja yang lain. Anda hanya perlu datang baca meter dan meletakkan bil di dalam peti box ataupun di pagar-pagar surat rumah. Anda tidak perlu datang untuk berpeluk, untuk bercium, minum kopi dan sebagainya. Adakah ini satu menjadi perkara yang payah? Sepatutnya, perkara ini tidak berlaku bagi syarikat profesional seperti TMB yang merupakan syarikat korporat terbesar di negara ini yang membekalkan utility elektrik. Dan apabila masalah ini timbul, maka TMB telah membuat anggaran pro rata. Jadi, anggaran pro rata yang dinilaikan itu adakah tepat? Adakah benar? Bagaimana TMB mengetahui penggunaan yang sebelumnya, yang bulan-bulan sebelumnya? Adakah kiraan yang telah dibuat oleh TMB itu tepat dan tidak membebankan pengguna? Dan dilihat secara rate pro rata TMB itu seolah-olah main pukul, seperti borong keseluruhan. Bagaimana bil yang mempunyai tunggakan? Adakah dipukul rata? Seperti
bil elektrik yang ada tunggakan 1 bulan atau 2 bulan, bermakna 300. Jadi penggunaan yang juga adalah 300, bermakna 2 bulan 900. Jadi di sini kita lihat TNB seolah-olah tidak profesional dengan menekankan pengguna. Dengan mengenakan cas yang lebih kepada pengguna. Dan perkara inilah yang telah menjadi kemarahan netizen di Malaysia ini. Terdapat rumah-rumah dan kedai-kedai yang paling ketara yang menanggung kesan, yang menanggung beban adalah kedai-kedai makan, kedai-kedai elektrik, kedai-kedai barang. Sewaktu PKP, mereka tidak beroperasi. Segala elektrik, suis, pelang, lampu mereka dah tutup. Tetapi bil yang datang mengikut purata bulan yang sebelumnya. Sehingga meningkat 2 atau 3 kali ganda. Jadi apakah tindakan TNB? Adakah dengan menerangkan kepada pengguna bagaimana tarif bil dikira? Dengan menerangkan kepada pengguna dengan tarif bil yang dikira melalui kiraan TNB, melalui blok-blok yang tertentu mengikut penggunaan. Ramai netizen yang berkata TNB mengikut blok purata. Contohnya penggunaan 3 bulan adalah 300 kWh dan blok yang tarif yang akan diambilkan adalah mengikut 300 kWh, tidak mengikut per bulanan. Jadi itulah sebab mengapa bil TNB terlalu mahal. TNB perlu mengambil kira kesusahan netizen, kesusahan rakyat di kala musim COVID ini, di mana rakyat tidak dapat bekerja dan tidak dapat menjalankan perniagaan, ditambahkan pula dengan beban bil elektrik yang mahal yang perlu dibayar oleh rakyat. Adakah dengan idea membayar ansuran bil elektrik adalah idea TNB yang paling bernas sekali? Adakah itu jalan penyelesaian dengan memberikan bayaran ansuran kepada pengguna bagi melunaskan bil elektrik mereka? Kerajaan perlu melihat perkara ini, perlu melihat masalah ini kerana ia seolah-olah kini menjadi bebanan netizen, menjadi bebanan rakyat, dan isu ini kian berlarutan. Kita dapat lihat sendiri di Facebook TNB Careline bagaimana komen-komen yang sangat bersifat kekejian, bagaimana komen-komen yang bersifat kritikal. Sehari 2,000, 3,000 komen di Facebook TNB menyatakan ketidakpuashatian terhadap bil-bil elektrik yang telah datang. Ini apa? Apa tujuannya semua ini jika tidak ada pihak manapun mengambil perhatian? Kerana tarikh yang dimainkan adalah TNB adalah pro rata, di mana mengikut penggunaan setiap bulan. Jika rumah ahli menggunakan elektrik setiap bulan 100, maka bulan seterusnya pun juga 100. Jika 2 bulan meter tidak dibaca, maka bil yang ahli harus bayar adalah 200. Tetapi mengapa datang RM300? Bermakna terdapat lebihan 100. Dan TNB telah menerangkan kepada pengguna bagaimana kiraan bil. Namun kiraan itu dipertikaikan kembali oleh netizen seolah-olah TNB tidak telus, seolah-olah TNB menekan rakyat. Dan ini adalah menjadi masalah utama. Bagaimanakah rakyat mampu melunasi bil yang tertunggak sehingga ribuan ringgit, sehingga 700, 800 ringgit dengan keadaan tidak bekerja, dengan keadaan dibuang kerja, 200 juta rakyat kehilangan kerja akibat pandemik COVID-19 ini. Bagaimanakah mereka untuk membayar bil elektrik dan bil utility yang lain?
Dan yang menjadi persoalan sekarang, mengapa Jabatan Air, pihak air mampu datang membaca meter? Setiap bulan mereka mampu datang membaca meter dan setiap bulan, dan tiada kritikal dan tiada komplain pun mengenai bil air. Kan? Jadi mengapa isu ini timbul, perlulah dilihat oleh pihak-pihak berwajib. Dan kita faham baru-baru ini pun TMB telah pun dikenakan saman sebanyak 2.3 juta kerana bil elektrik terlalu mahal. Apakah masalah TMB yang sudah terpalit dengan bil mahal, yang sudah ada kes di mahkamah bil mahal? Apakah masalah TMB? Apakah TMB tidak mempunyai jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah ini? Seolah-olah TMB tidak tahu bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Sememangnya TMB telah memberikan diskaun. Diskaun yang diberikan oleh TMB itu masih tidak memadai dan masih tidak mencukupi. Ada sebaiknya diskaun yang TMB berikan itu perlu dinaikkan lagi, perlu diperbesarkan lagi, bergantung kepada bil-bil pengguna. Seperti contoh, seandainya bil-bil rumah, TMB perlu memberi diskaun lagi sebanyak 70%, 60%, kerana rumah-rumah rakyat adalah rumah yang sederhana, yang tidak menggunakan elektrik yang terlalu banyak. Dengan adanya diskaun 70% sehingga 80%, ini setidak-tidaknya mampu membantu netizen di saat ekonomi yang tidak baik ini, di saat ramai pekerja-pekerja telah dibuang dan sebanyak 200 juta pengangguran di Malaysia ini yang tidak bekerja, dan bagaimana sumber pendapatan yang mereka perolehi untuk membayar bil-bil elektrik yang mahal ini. Jadi, lebih baik TMB meningkatkan lagi diskaun mereka kepada 70% ataupun 80%, kerana ini merupakan cara yang terbaik. Dengan meningkatkan pemberian diskaun akan mengubah persepsi netizen kepada TMB. Dengan meningkatkan lagi diskaun kepada pengguna, persepsi kepada TMB akan lebih dilihat mulia, akan lebih dilihat profesional, kerana TMB merupakan syarikat yang terbesar di dalam Malaysia ini, di mana mengaut ratusan juta keuntungan pada setiap tahun. Jadi, penyelesaian yang TMB harus lakukan sekarang adalah dengan meningkatkan lagi diskaun. 50% masih tidak mencukupi. Seelok-eloknya, diskaun yang perlu diberikan adalah 80% daripada total harga bil sebenar. Saya percaya dan yakin, seandainya ini yang dilakukan oleh TMB, insya-Allah TMB akan kekal sebagai satu badan korporat elektrik yang sangat disanjungi oleh netizen, yang sangat dipuji-puja oleh netizen sebagai sebuah badan syarikat yang sangat mengambil berat tentang kebajikan rakyat. Dan ini mencerminkan satu kebaikan TMB. Ini mencerminkan kemuliaan TMB di masa akan datang dan seterusnya. Oleh itu, TMB harus memikirkan bagaimanakah caranya untuk memberikan diskaun 80% kepada pengguna. Apakah TMB takut untuk memberikan diskaun 80% kepada pengguna? Adakah TMB terlalu mementingkan kewangan sehingga sanggup melihat pengguna yang ketika ini susah, yang ketika ini kehilangan pekerjaan, yang ketika ini tidak mempunyai pendapatan? Adakah dengan jalan memberikan bayaran ansuran itu adalah satu jalan yang terbaik? Dilihat seolah TMB sangat tidak profesional dan tidak
tidak sangat dilihat TNB seolah tidak profesional dan tidak mahu menyelesaikan masalah ini. Jadi, apakah jalan yang terbaik yang harus TNB fikirkan untuk menyelesaikan ini sebelum wujud lagi satu saman kepada TNB yang mengenakan bayaran bil yang mahal, yang menipu pengguna melalui tarif elektrik yang mahal. Apakah TNB sanggup disaman lagi 2.3 juta kerana bil yang mahal, ataupun TNB sanggup memberikan diskaun 60-70% kepada pengguna. Dan ini sama ada TNB disaman lagi ataupun TNB memberikan diskaun 70% kepada pengguna. TNB boleh pilih salah satu, disaman ataupun memberikan lebih tinggi lagi diskaun kepada pengguna. Inilah jalan yang terbaik, jalan yang ada yang perlu TNB lakukan, yang perlu TNB segera lakukan, kerana kita tidak mahu badan korporat terbesar Malaysia Elektrik ini mendapat pelbagai kecaman, kerana ini bukan setakat memalukan TNB, ini juga telah memalukan pekerja-pekerja TNB sendiri atau warga TNB yang telah dituduh sebagai penipu, yang memakan hasil tipu dan sebagainya lagi. Oleh itu, diharap TNB dapatlah memikirkan satu jalan solusi yang untuk menyelesaikan masalah ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.